tentu boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh bercakap sedikit? Selamat Kok lucu memperkenalkan sih, diri. gemes. Nama saya ialah Kalisha. Saya datang dari BFSU, jurusan Bahasa Melayu tahun 3. Nama saya Wow. Inara, saya berasal dari China dan belajar di Beijing Foreign Studies University. Nama saya Ryan dari China dan saya berasal dari Beijing. Nama saya Hazel, saya dari Hokkien, China. Saya sudah belajar bahasa Melayu selama 7 bulan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Nah kali ini ternyata ramai sekali ya orang dari luar negara sana ini yang mempelajari bahasa Melayu di negara Malaysia tentu saja. Nah kira-kira bagaimana isi videonya? Kompilasinya langsung saja kita cek videonya. Bahasa Melayu semakin digemari warga Rusia yang berada di Malaysia sama ada untuk tujuan pendidikan, urusan rasmi atau komunikasi harian. Perkara itu diakui sendiri oleh Timbalan Pengarah Rumah Rusia di Kuala Lumpur, Asia Tarchokova. Menurutnya terdapat beberapa acara anjuran rumah Rusia di Kuala Lumpur yang berjaya menarik minat ratusan warga Rusia terhadap bahasa berkenaan. Oke. Acara banyak kebudayaan Rusia dan untuk cara ngomongnya bagus banget. Bahasa Melayu juga kebudayaan Rusia, kami menjemput pelajar dari Sekolah Kebangsaan Malaysia dari universiti untuk mengajar tentang Rusia, tentang pendidikan Rusia, sistem pendidikan, tentang kebudayaan Rusia untuk menyambut acara dan menyambut acara istimewa Rusia. Kami sangat gembira menjemput orang Malaysia, menjemput tetamu berhormat untuk acara ini, dan kami boleh lihat orang Melayu, orang Malaysia sebenarnya berminat dalam kebudayaan Rusia. Kami sangat gembira dan kami suka mempromosikan hubungan antara Melayu, kebudayaan Melayu dan kebudayaan Rusia juga. Terima kasih. Boleh tak cakap bahasa Melayu? Boleh, tentu boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh bercakap sedikit? Selamat kok lucu memperkenalkan sih, diri. gemes. Nama saya ialah Kalisha. Saya datang dari BFSU, jurusan Bahasa Melayu tahun 3. Nama saya Wow. Inara, saya berasal dari China dan belajar di Beijing Foreign Studies University. Nama saya Ryan dari China dan saya berasal dari Beijing. Nama saya Hazel, saya dari Hokkien, China. Saya sudah belajar bahasa Melayu selama 7 bulan. Kenapa belajar bahasa Melayu? Kenapa? Negara ASEAN terutamanya Malaysia mempunyai hubungan yang erat dengan kampung halaman saya dan saya. Saya rasa sangat erat dan karib. Wow. Karena pada tahun sebelum saya dan keluarga saya pernah pergi ke Malaysia untuk melancong. Dan pada masa ini, saya rasa Malaysia sangat indah dan makanan-makanan Malaysia sangat enak. Waduh, Masya Allah. Malaysia adalah negara yang aman dan kalau saya pergi ke situ pada masa hadapan, saya tidak akan menghadapi berbahaya. Karena saya terletak dekat dengan negara Malaysia dan saya juga cintai budaya Malaysia. Wah. Jadi saya memilih bahasa Melayu sebagai jurusan saya. Apa Wah. makanan sedap yang awak paling suka? Saya rasa cendol, memang cendol. Selain Cendol. itu, saya rasa kuih lapis. Kue lapis, wih di. Ya, saya paling suka roti tisu Malaysia karena ini sangat tinggi dan saya sangat kagum pertama lihatnya. Saya suka makan pedas. Memang nasi lemak kerana nasi lemak merasai sedikit manis dan saya suka makan makanan yang manis. Saya juga cinta makan durian. Saya tak cakap bahasa Melayu. Tuh. Saya Hiroki Nomoto dari Universiti Bahasa Asing Tokyo, Jepun. Sekarang bekerja sebagai Saya mengajar bahasa Melayu dan linguistik di sana. Nama saya Saidatu. Saya pensyarah dari CI International Studies University.
Saya Syaiwat Misantang. Sekarang saya Profesor Madia dekat Fakulti Sastra di Universiti Thammasat, Bangkok, Thailand. Saya Profesor Dr. Shaw Ying dari Beijing Foreign Studies University, Jabatan Bahasa Melayu. Kawan-kawan dari Malaysia suka panggil saya Adiba. Ada berapa pelajar sekarang? Sekarang kami ada lebih kurang 50 orang pelajar. Sekarang ada 3 kelas, 50-60 orang lah. Di Thammasat dia ada 25 atau 30 orang pelajar dalam satu kelas. Jumlah pelajar sekarang ada 30. Wah. Antaranya ada 11 orang pelajar tahun 3, peringkat bachelor, 15 orang pelajar, peringkat juga sarjana muda, tapi tahun 1, dan kami juga ada 3 orang pelajar master. Selain mengajar bahasa Melayu, ada apa mata pelajaran yang lain ditawarkan untuk para pelajar? Dalam Jabatan Bahasa Melayu, kami menawarkan kelas tata bahasa, bacaan, percakapan, perbualan, ungkapan dan juga huruf Jawi. Kami gitu. ada khusus untuk bahasa Melayu seperti pendengaran, penulisan dan juga yang lain-lain. Kami juga ada kursus tentang teori area studies, kajian wilayah. Di Universiti Thammasat dia bahasa Melayu kita memasukkan semua kemahiran dalam satu kursus, termasuk lisan, membaca, menulis dan juga mendengar dalam satu subjek ya. Kami ada macam intensive reading, pendengaran, lisan, penterjemahan, dan juga ada pertukaran dan komunikasi budaya Cina dengan Malaysia. Ada banyak. Selepas graduasi, apa jenis pekerjaan yang pelajar akan ceburi? Pelajar akan mencuburi karya yang pelbagai jenis. Contohnya syarikat, pembuatan, perbankan dan sebagainya. Mereka biasanya akan pilih syarikat-syarikat yang ada bisnis di Malaysia atau di Indonesia pula. Misalnya ada Huawei, ada Hikam Vision dan juga ada ByteDance dan Kuaishou dan lain-lain. Bahasa Melayu boleh menambah peluang dalam pekerjaan kepada mereka dan juga kebanyakan mereka bekerja di office dan juga di beberapa jabatan di kementerian-kementerian yang mahu pelajar atau graduan yang menguasai bahasa Melayu. Kebanyakan itu lepasan akan bekerja di kementerian-kementerian seperti kementerian luar ataupun macam kedutaan. Tapi sekarang itu kerana dengan itu pertukaran perdagangan atau ekonomi lebih itu aktif antara itu kedua-dua negara. Jadi banyak lepasan BFSU juga pergi bekerja di syarikat macam Xiaomi ataupun BYD dan juga syarikat-syarikat yang juga ada melabur di negara Malaysia. Kita tengok macam mana China berpidato dalam bahasa Melayu. Dan salam sejahtera. Hormati para juri, para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya ialah 3 kali berjabat tangan dalam hubungan China Malaysia. Sejak zaman Jepang sehinggalah sekarang, walaupun diuji berbagai rintangan dan cabaran, hati rakyat kedua-dua negara tetap utuh dan tidak pernah terpisah. Proyek ini bukan sahaja akan menghubungkan negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang Patang, turut mengukuhkan ikatan diplomatik yang terjalin antara Malaysia dan China. Kita terus gunakan jambatan digital ini untuk menghubungkan hati, menyemai persefahaman, membina komuniti perkongsi nasib China dan Malaysia. Bahasa dan budaya. Bertangkap akan Bagus juga mereka belajar ya kayak gitu ya. yang leluhur tanah besar ini. China dan Malaysia memudar secara berhadapan, secara beraba-aba demi kelangsungan berhadapan sejagat. Tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa laut ini merupakan laut kehidupan, laut perdagangan, bahkan laut bersama. Yang bagusnya pakai pakaian tradisional itu. Bagus. Baru bermula. Marilah kita menggunakan bahasa sebagai jambatan dan budaya sebagai perantaraan untuk membawa hubungan kedua-dua negara ke 5 dekade keemasan dan bersama-sama menulis cerita persahabatan baharu seperti pematah air di cincang tidak akan putus antara kedua-dua. Semangat banget.
pidatonya. Welcome to Malay words versus Russian ears. Oke. Rusia di Malaysia. And sometimes Malay words hit my brain differently. Today's word is bila. In Malay, it means when. But in Russian, bila sounds like was beaten. And every time when someone says bila, I feel like, who hit me? Don't worry, no one's hurting me. Just bila.